Assalamualaikum, selamat tahun baru. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya Adrana Adnan. Dan saya Nadia Azmi. Selamat tahun baru kepada semua penonton Hello Doktor TV3. Saya teruja sangat sebab ini merupakan episod yang pertama untuk tahun yang baru. Kita sudah melangkah masuk ke tahun 2023 dan kali ini temanya seharusnya tahun baru, semangat baru. Di mana kita akan sentuh beberapa topik. Lain sedikit episod kali ini. Yang pertama adalah tentang senaman. Terutamanya bagi mereka yang kekangan masa, mempunyai kekangan masa. Betul. Itu satu. Dan kedua adalah pemakanan sihat dan seimbang dan juga topik tentang kesihatan mental ataupun tentang stres. Jadi topik yang berbeza tetapi berkait rapat antara satu sama lain. Ya, dan sangat berkait rapat dengan diri kita dan pastinya anda semua yang sedang menyaksikan Hello Doktor sekarang. Jadi kalau anda ingin ikut sekali dengan discussion kita, diskusi kita pada episod kali ini, boleh sahaja hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 ataupun boleh pergi ke Facebook page kita Hello Doktor TV3, boleh like page kita dan juga tinggalkan sebarang soalan ataupun komen yang anda ingin sampaikan mengenai topik kita pada episod kali ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan kepada tetamu-tetamu yang kita bakal bawa masuk ke dalam studio, boleh cari kami di media sosial. Dan kalau kita bercakap tentang tahun baru ini, seharusnya kita ada azam ataupun harapan yang baru. Jadi kita saksikan orang ramai, apakah azam mereka untuk tahun 2023. Azam saya untuk tahun baru untuk mengamalkan pemakanan yang lebih sihat. Saya nak kurangkan pengambilan nikotin. Untuk saya keluarkan lebih banyak peluh. Mengamalkan gaya hidup lebih sihat dan semestinya kesihatan mental saya akan lebih terjaga. Untuk tahun depan saya rasa saya nak lebih buatkan dengan lebih kerap lah untuk ujian saringan kesihatan. Pentingnya untuk jaga kesihatan supaya kita sebagai manusia, kita umur meningkat-meningkat. So badan kita ni kita nak pakai lama. So itu saya rasa salah satu kenapa pentingnya kita nak jaga kita punya pemakanan, kesihatan. Dalam pemakanan saya rasa yang perlu saya kurangkan is gula dan juga garam lah. Kalau before ni saya nampak pengalaman daripada kawan-kawan lah, dia orang rajin untuk buat ujian saringan kesihatan. Kadang kita tak tahu pun kita ada penyakit tu. Tapi kadang-kadang macam sekarang tak ada, nanti ada kan. Jadi kita kena buat dengan lebih kerap lah dan teratur supaya kita dapat tahu dari semasa ke semasa lah keadaan kesihatan kita. Saya mengharapkan yang tahun depan saya boleh melakukan lebih aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh, macam saya main badminton ataupun saya pergi hiking, berlari. Sebab dulu saya suka buat benda-benda ni. Saya tengok kawan saya hari itu, dia mengamalkan makanan suku-suku separuh. Okey, suku-suku separuh. Dia ada 3 kelas. Yang pertama adalah protein, karbohidrat dengan sayur. Cukup 3 ni atau tak lebih, insyaAllah kita dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Jom kita amalkan pemakanan suku-suku separuh. Suku-suku separuh pun bagus. Kalau nak amalkan kus-kus pun bagus juga. Semoga mereka ni berterusan dengan azam mereka yang telah dinyatakan tadi. Cabarannya disiplin tu. Betul. Kita kena konsisten. Dan salah satu sebab juga kita sukar untuk konsisten adalah kerana kita tak nampak dia punya akhirannya. Apa hasilnya. Sebab kalau kita bercakap tentang azam ni, sebenarnya kebanyakannya adalah long term perjalanannya. Jangka masa yang panjang. Jadi kita kena banyak bersabar. Kalau Adrana pula, azam baru Adrana bagaimana pula untuk tahun ni? Azam tahun baru saya sama je macam tahun-tahunnya sebelum dia. Saya memang nak amalkan pemakanan yang sihat. Kalau boleh nak kurangkan manis-manisan, nak kurangkan fast food, makanan-makanan yang tak berkhasiat lah. Sebab saya tahu apa yang kita makan itu yang reflect dekat diri kita. Betul What you tak? eat is who you are. Ya, betul. Untuk saya pula, saya nak kurangkan pemakanan yang mengandungi banyak sugar ataupun gula. Sebab saya suka desserts. Saya suka minuman manis. Jadi yang itu saya nak kurangkan juga. Tapi juga azam yang lain pula untuk tahun yang akan datang ni ataupun tahun ini. Sebab jadual saya pun sudah banyak berubah. Jadual bekerja saya. Jadi kadang-kadang kita kena bangun awal pagi. Betul. Kerja tengah malam. Masa tak menentu. Jadi saya nak menjaga bukan sahaja pemakanan yang sihat, tetapi juga
mendapatkan tidur yang secukupnya. Itu penting. Itu sangat sukarlah untuk mereka-mereka yang bekerja dalam industri ini, tapi tak apa, kita boleh cuba. Okey, tapi apa antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk capai matlamat kita ni? Mungkin you ada Nadia ada tips nak share dengan saya? Macam saya lah, kita perlu ada visi ataupun vision bahawa kalau kita buat senaman contohnya, walaupun tak ada masa tapi kita kena adakan masa tu juga, kena paksakan diri. Sebab tu saya kata tadi, disiplin tu sangat penting. Betul. Where there's a will, there's a way. Kita kena Betul. paksa diri juga. Jadi kalau kita tadi dengar azam orang ramai tadi, kita nak juga dengar penonton. Apakah azam mereka, ataupun mungkin mereka bakal ada soalan nanti untuk tetamu pakar-pakar yang kita bakal bawa ke dalam boleh studio. kongsikan kepada kita? Kongsikan melalui talian kami di Hello Doktor, iaitu di 03-7726-1603, ataupun boleh tinggalkan komen di media sosial kami. Cari kami di Facebook di Hello Doktor TV3. Ya, nanti kita akan bacakan antara soalan-soalan yang anda ajukan. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan panel-panel jemputan kita yang sangat-sangat menarik. Topik yang kita akan bincangkan macam yang Nadia dah sebutkan tadi. Jadi jangan ke mana-mana. Fikir-fikirkan soalan-soalan apa yang anda nak tanya. Kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Kembali lagi bersama dengan saya di Hello Doktor, dan kali ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan selebriti dan seorang jurulatih juga, iaitu Andy Teh. Hai. Hello, apa khabar? Baik, sihat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jadi mungkin boleh share lah mula-mula sebelum saya nak tanya soalan-soalan serius kejap lagi. Apa perkembangan terbaru Andy? Okey, Andy baru saja habis filem bersama dengan director Raja Mukris, Pagar Bulan, yang akan ditayangkan this year, tahun ni. And then next month kita akan start filem baru. Okey, busy schedule lah upcoming. Okey. Jadi kita nak tanya juga, sambil-sambil dalam jadual yang sangat pack, pastinya senaman itu antara perkara yang kita patut selitkanlah dalam rutin kehidupan kita kan, untuk menjaga kesihatan kita dari segi mental, fizikal, menjauhi daripada risiko-risiko sakit jantung, obesiti dan sebagainya kan. Tapi nak tanya dengan Andy, berapa kerap sebenarnya seseorang individu tu perlu bersenam dalam satu hari ataupun dalam seminggu? Okey, itu soalan yang sangat-sangat bagus, Sabrina. Okey, tapi untuk kita, sebelum kita masuk ke topik itu, first thing selalu saya akan nasihatkan kepada kawan-kawan ataupun klien-klien ataupun penonton-penonton kita semua, yang paling penting korang kena tahu apa target yang nak dicapai tu. So bila dah tahu target ataupun your target lah, okey, bila dah tahu target tu, okey, selalunya Andy akan nasihatkan untuk buat 2 target slot. Maksudnya target untuk jangka masa pendek dan target jangka masa panjang. Disebabkan ramai orang yang selalunya akan, okey, let's say for example, dia akan set, okey, saya nak turun 20 kilo dalam setahun. Tapi nak capai 20 kilo tu dalam setahun boleh. Tapi Andy cakap pasal saya ke tu? Pelan. Saya tak cakap pasal saya. So, perlukan plan yang spesifik lah. Yes, ya, betul. Sebab ramai dekat luar sana yang mungkin mereka tak berapa pasti nak buat plan, and then mereka akan just try je. So kadang-kadang cara yang tak betul tu yang akan mengakibatkan kecederaan. Bila kecederaan berlaku memang tak baiklah tu kan. So motivasi akan drop, mereka akan give up. Terus stop terus, tak jadi dah nak bersenam kan. Betul. Tapi ialah macam bila dalam keadaan macam Andy sendiri, seorang selebriti, pastinya jadual sangat-sangat pack, tak menentu, kerja waktu yang odd hours, betul tak? Macam mana nak selitkan senaman tu, especially kepada orang-orang yang ada masalah kekangan masa? Okey, pasal topik masa ni, kekangan masa ni, selalu orang akan guna ini sebagai satu alasan. Okey, alasan. Dia cakap pasal saya lagi tu. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan adalah selalunya kita boleh buat, it's set at least 45 minit, and then pastikan 45 minit tu adalah satu senaman yang berkualiti. Jangan 45 minit tu 15 minit selfie. 15 minit pergi toilet, lepas tu senaman baru 15 minit. Itu memang tak jadilah. Okey, setiap hari ke 45 minit tu? Okey, kalau untuk yang tak selalu buat workout, mungkin kita boleh propose dalam 3 kali seminggu. It's very good. Okey, tapi itu pun terpulang kepada target yang mereka nak. Let's say kalau macam tadi, kita bagi contoh 20 kilo setahun tu, memang kita akan rasa stres sikit lah. Lebih banyak kali. Mungkin dalam 5 kali seminggu. Tapi resting ataupun rehat tu kena secukup lah.
Kalau tak, memang kita punya badan tu akan overwork. Faham. Okey, tapi Andy, sebenarnya ada soalan daripada penonton kita di Facebook. Dari Syahrizal Syuhaimi, dia tanya, hello doktor, saya sendiri bekerja dengan banyak pergerakan dan sentiasa berpeluh. Adakah masih perlu melakukan senaman? Ni pun saya kadang-kadang tertanya-tanya juga, Andy. Kita kerja kan macam-macam, ada kadang-kadang perlu buat stand dan sebagainya dah berpeluh macam tak payahlah workout dah. Okey, itu actually soalan yang sangat-sangat bagus. Tapi the thing is, kalau kita nak lebih spesifik lagi, selalunya kita akan tengok, let's say, 45 minit punya workout, kita akan tengok kadar denyutan jantung. Maksudnya, kalau kita dapat capai maksimum heart rate kita, berapa lama? Dalam 45 minit tu. So macam kawan kita, dia cakap dia berpeluh, ada pergerakan, tapi perlu lakukan senaman lagi tak? So senaman tu terpulang. Let's say kalau saudara Syahrizal ni, dia nak fokus kepada pembentukan otot ataupun muscle development. So obviously dia kena buat senaman lah. Senaman berat, weightlifting. Ya, sebab mungkin pekerjaan dia lebih kepada kardio, kan? Dia peluh dan sebagainya. Okey, tapi pada masa yang sama, selain untuk mengurangkan berat badan, senaman ni juga sebenarnya apa yang saya dengar memang akan produce hormon endorphin bagi kita happy. Especially bila kita workout, kita akan happy. Adakah sebab peluh tu banyak kita rasa puas ataupun memang betul hormon tu dikeluarkan? Yes. Nampak tak dari tadi Eddie senyum saja sampai senyum. sekarang. Sebab That's apa? why. Sebab hormon endorphin terlalu banyak. Okey. Alright. So, betul. Apa yang Adriana cakap tu. Ini uji kaji yang sebenar lah. Anda boleh So, saksikan. memang betul. So, bila kita bersenam tu memang badan kita akan release endorphin hormon tu yang akan menjadikan kita lebih happy lah. So, obviously, dalam senaman tu bukan sahaja dalam pembentukan fizikal kita, tapi yang lagi satu yang sangat-sangat penting adalah kesihatan mental. Yes. So it really helps on our mental health. Jadi bagi orang-orang kat luar sana yang mungkin ada mengalami masalah, ialah kadang-kadang bila kerja dalam tempoh masa yang terlalu lama, kemudian stres dan sebagainya, bolehlah masukkan senaman-senaman ni dalam rutin kehidupan mereka. Betul. Okey, jadi kita nak tahu juga apa antara senaman-senaman yang kita boleh lakukan. Mungkin Andy boleh tunjukkan. Saya ada bawa kawan saya kat studio hari ini. Kita ada Mook. So Mook akan jadi kita punya bahan uji kaji lah. Okey. Untuk jadi seperti Andy. Okey. Tapi sebelum kita masuk kepada pergerakan dia, one thing I want to say. So senaman tu anda semua boleh pelbagaikan dia. Maksudnya tak perlu nak pergi gym saja ataupun nak buat cardio saja. Korang boleh pergi cuba berbasikal, go hiking, main bowling, asalkan ada pergerakan-pergerakan, dah cukup. Alright. So, let's say kita masuk to specific. Okay, Mook. Ni untuk especially orang yang mungkin tak ada masa kat rumah kan, sebelum pergi kerja boleh buat. Betul. Ataupun kalau nak pergi kerja tu nak naik lift tingkat 14, jangan guna lift, guna tangga. Tangga tu mungkin burn banyak kalori kan? Betul. So fahamlah kan? Faham. Jangan guna lift lagi. Okey. Alright. Okey. So, alright. Senaman. Okey, untuk senaman, bila saya nak tanya Mook, apa senaman yang Mook rasa Mook nak try? Nak tahu cara squat yang betul sebab selalunya orang salah. Okey, alright. Dia nak yang squat yang betul. Bila Mook kata nak buat squat, so maksudnya kita ada dua cara untuk buat squat tu. Okey. Cara yang pertama kita kena tengok dulu. Okey, let's say Mook. Untuk susuk badan dia yang lebih kecil, so selalunya Andy akan sarankan ataupun recommend untuk buat squat yang lebih high intensity. Maksudnya ada pergerakan di mana squat and you jump. Squat and jump. Okey? Yes. Right. Okey, tapi hentakan tu cuba jangan try to absorb tekanan tu. Dia tak hentak kuat. Guna you punya core muscle lah Betul. untuk And then fokus dekat bahagian kita punya quadricep. Now, kenapa saya cakap macam itu disebabkan mungkin untuk Mook dia nak kuatkan lagi otot. Okey, tapi untuk orang yang mempunyai berat badan yang mungkin lebih tinggi, obesity, so obviously kita tak sarankanlah untuk buat cara macam itu. So untuk orang yang macam ini yang mempunyai berat badan yang lebih sedikit, okey, mungkin you will do a static squat. Tak perlu skip lah lompat tu. Tapi untuk squat tu pastikan position tu. Okey, turun. Okey, stay Pastikan yang paling penting bahagian lutut ni. Okey, jangan melepasi bahagian ibu jari. Okey. Sebabkan kalau buat macam ini, dia akan lebih pressure. Tekanan dia akan terlampau sangat dekat. Nanti sakit lutut pula. Ya betul. Okey. So yes. One more. Jadi kita kena buat berapa kali ni, Andy? Okey, untuk set tu mungkin kita boleh cuba setkan dalam mungkin 20 kali, 3 set. So kenapa kita nak tekankan macam ni? Sebabkan bila you dah ada set
20 kali untuk 3 set. And then the next week boleh tambah lagi Boleh 30. tambah lagi. Mungkin set lebih. Tapi untuk orang yang mungkin mempunyai masalah lutut yang tak boleh buat squat sebegitu, okey, so kerusi ni adalah kawan kita lah. Oh. Okey. Ada alternatif yang yes. boleh kita lakukan lah. Alright, so you can try dulu. Cuba duduk. Lepas tu bangun. Bangun. Okey, cara bangun tu mungkin jangan macam ni ke depan, tapi just buat Straight. cara squat. Okey. Tapi dengan cara duduk. Yes, Terus. macam itu. Oh. So benda ni dia akan selamatkan. Kurangkan tekanan di bahagian lutut lah. Betul, Oh, betul. okey. So sambil itu sebab kalau ada orang yang ada masalah lutut, dia pun perlu kuatkan bahagian otot. Bukannya saya ada bahagian masalah lutut Tak nak buat exercise tak lutut. boleh. Oh, okey. Dia kena kuatkan tempat tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, exercise yang kedua yang kita boleh Mok, lakukan? kita nak try mungkin tekan tubi. Okey, Push up. push up. Okey, cuba. Okey, Mok memang dah power lah. Tapi selalunya selalu buat ni. kalau ada orang yang mungkin kadang-kadang dia buat salah, bila dia turun tu, bahagian siku dia akan terkeluar macam tu. Yang itu akan mengakibatkan tekanan yang sangat melampau dekat bahagian siku. So maksudnya cuba Ke dalam. ke dalam. Okey. Now, untuk lelaki selalunya akan buat macam itulah. Okey. Let's say untuk perempuan yang mungkin tidak cukup tenaga nak buat cara macam ni. So apa yang kita boleh buat, turunkan okey. Mungkin dekat sini, sebelah sini. Sorry okey, sini. Boleh tangankan pakai lutut. So mungkin kita gunakan lutut macam ni. Okey. Oh. Pastikan badan dia straight. Jangan bungkuk ke atas macam tu. Okey, pastikan badan straight and then turun macam tadi. Yes. Jadi dia lebih mudah sedikit lah. Ya, betul. Okey. Dia at least akan kurangkan, dia akan kurangkan at least 50% of the weights. Okey, tapi kesan dia masih ada Ya, betul. Okey. Okey, kita dah ada 2 dah senaman yang kita boleh lakukan. Yang ketiga? Okey, ketiga I think ramai yang sukalah bahagian perut. Bahagian perut Kita kan. dapat abs, flat tummy. Abs. Okey, tapi before kita pergi ke senaman, Andy nak cakap juga, ramai yang ingatkan buat sit up 100 kali every day akan dapat abs. Salah. Sebenarnya 80% daripada cara pemakanan kita. Ya, kita buat sit up untuk kuatkan otot, tapi bukan bermaksud dia akan nampak 6 pack ke 4 pack tu. Tapi dari cara pemakanan kita yang kurangkan bahagian masakan berminyak and everything, reduce kita punya fat percentage yang akan dapat nampak dia Lean punya. tu lah. Yes, So betul. yang ada gelebel-gelebel, lemak-lemak tu masih disebabkan oleh pemakanan kita. Betul. Okey, let's try kita buat planking. Okey, yang ni kita panggil elbow plank, alright? So mungkin kita boleh buka lagi. Okey, yang paling penting untuk elbow plank, pastikan badan kena straight. Okey, untuk ini bukan untuk bahagian perut saja, tapi it's the whole core. Termasuk dengan lower back. Oh, okey. Okey, tengok dia dah. Dah menggigil dah. Okey, like bro. Okey, so obviously kita ada banyak lagi lah. Kalau let's say yang Boleh kita elbow buat plank, boleh yang atas Betul. tangan pun boleh Betul. juga. Okey. Dia ada banyak cara actually. Kalau untuk elbow plank adalah plank yang lebih biasa. Kalau let's say nak tingkatkan lagi intensity dia boleh buat mungkin kita boleh buat let's say Andy cuba Tadi kita buat elbow plank macam tu kan? Okay. So what you can do is kita akan buat ni mountain climber. Kita buat side plank untuk bahagian tepi. Bahagian kita punya. Yes. So dia pinggang ni akan lah. tingkatkan lagi dia punya intensity. Senaman tu. Pembakaran lemak dekat situ pun boleh ditingkatkan jugalah. Ya. Okey. Jadi penonton yang sedang menyaksikan Hello Doktor ni bolehlah cuba melakukan antara senaman-senaman yang kita dah share, yang Andy dah share kepada kita. Thank you so much. Terima kasih Andy sudi berkongsi antara tips-tips untuk kita mulakan senaman dan juga untuk kita konsisten dengan senaman. Tapi mungkin saranan terakhirlah ataupun pesanan terakhir dari Andy kepada penonton-penonton Hello Doktor terutamanya untuk teruskan semangat tahun baru dengan senaman tu. Okey, I think untuk penonton di luar sana ramai selalu yang akan set azam, azam tahun baru sebabkan trend. Tapi kalau Andy boleh nasihatkan, cuba jangan ikut trend, cuba ikut naluri diri sendiri di mana korang setkan azam tu yang betul-betul yang nak dicapai. Bukan just set sebab kawan I set macam tu, I pun set sekali. Jangan macam tu. So pastikan dah set azam tu, pastikan ada plan yang betul, cara yang betul and then try your best.
Yes, yang penting jangan putus asa, jangan berhenti di setengah jalan kan. Betul. Yang penting konsisten dan yang penting buat. Just do it. Betul tak? Jadi terima kasih. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ada jalan. Betul. Okey, terima kasih Andy sudi bersama dengan kita di Hello Doktor ni. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Baiklah, bertemu kembali. Mungkin anda semua jangan confuse, jangan keliru. Boleh nampak setup kami di sini. Ini bukan rancangan memasak tetapi anda sedang menonton Hello Doktor TV3 pada tahun yang baru ini, hari yang pertama untuk tahun baru. Dan seterusnya, kalau tadi di slot pertama dengan rakan setugas saya Adriana telah berbincang tentang senaman yang sihat, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai banyak masa, kekangan masa. Kali ini kita nak mendalami tentang pemakanan yang sihat dan juga seimbang. Tadi menarik kalau tadi kita bersama Andy Tay, jurulatih kecergasan, menyatakan bahawa sebenarnya 80% daripada apa yang kita makan itu menentukan bentuk perut kita umpamanya. Jadi sebab tu kita nak ke slot yang seterusnya. Kita ada tetamu di studio yang kita bawa iaitu Puan Najwa Munazah Muhammad Rabi, iaitu pegawai dietetik daripada Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, selamat tahun baru. Sama juga, selamat tahun baru. Ya. Apakah mungkin azam Puan kali ini sebagai mungkin pegawai dietetik? Apakah azam? Azam saya kena menunjukkan contoh yang lebih baik sebagai dietitian. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak berbincang ataupun mendalami tentang pemakanan yang sihat dan seimbang. Kita sering dengar, ambillah makanan yang sihat, amalkan pemakanan yang seimbang. Tetapi apakah maksudnya sebenarnya makanan yang sihat ini? Bagaimana kita nak kenal pasti pelbagai jenis makanan yang boleh diambil dan berapa banyak boleh diambil? Sebab kita kaya di Malaysia ni dengan pelbagai variasi makanan, Puan Najwa. Jadi mungkin nak buat pemilihan tu sukar sedikit. Jadi boleh kita mulakan Puan Najwa terangkan kepada kita apakah sebenarnya pemakanan yang sihat dan seimbang dan mengapakah ia penting? Okey, terima kasih Nadia atas soalan yang dilontarkan untuk segmen kali ini. Okey, rasanya sekarang ni kita masuk azam tahun baru, masing-masing ada azam baru dan kemungkinan, dan saya tengok tadi kebanyakan azam sangat berkait dengan gaya hidup sihat, especially pemakanan sihat kan. Terutamanya bila dah lepas pandemik ni, orang ramai mengikuti pelbagai trend senaman yang baru. Ya, betul kan. Okey, jadi sebenarnya pemakanan sihat ni salah satu daripada perkara dalam gaya hidup sihat ya. Untuk dapatkan gaya hidup yang sihat, salah satunya adalah pemakanan sihat ya. Okey, bila sebut pemakanan sihat ni sebenarnya dia merangkumi banyak elemen lah ya. Yang pertama, bila sebut pemakanan sihat, elemen pertama adalah kepelbagaian. Ya, kepelbagaian makanan. Ya, sebab setiap makanan dia mengandungi nutrien yang berbeza. Betul. Ya, jadi kita tak boleh fokus pada satu jenis makanan sahaja. Sekalipun mungkin makanan tersebut ada dia punya kelebihan, ada dia punya kebaikan, tapi kita tidak boleh berlebihan pada makanan tersebut. Ya, sebab lain makanan, lain dia punya nutrien. Betul. Ya? Jadi untuk dapatkan kepelbagaian nutrien, kita kena makan kepelbagaian makanan lah. Okey, itu satu, kepelbagaian. Okey, selain itu adalah yang kedua adalah keseimbangan. Ya, okey. Tadi dah betul dah kepelbagaian. Tapi macam mana kepelbagaian makanan tu kita nak jadikan dia seimbang? Ya, sebab bila kita sebut seimbang, kita sebenarnya kena ambil semua kumpulan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita lah. Ya. Okey, apakah kumpulan nutrien? Okey, dia punya kumpulan makanan yang utama ialah karbohidrat, protein. Kita masih perlukan lemak,
vitamin, mineral, fiber dan air yang mencukupi. Ya. Okey, jadi kesemua kumpulan makanan tersebut, kumpulan nutrien tersebut diperlukan oleh kita dalam diet seharian. Dan setiap elemen ni kandungannya juga berbeza. Ya, betul. Dan dia punya percentage yang diperlu diambil lah. Sebagai contoh, karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, kan? Lemak berapa persen pula. Ya. Jadi kita kena ada keseimbangan tersebut lah. Ya. Okey, yang ketiga, makanan yang kaya dengan nutrien. Kita tak nak makan benda yang tidak memberi faedah pada tubuh badan kita. Ya. Biar apa yang kita makan, ada kesan positif dia. Ada kesan daripada sudut kesihatan. Ya. Jadi bila sebut makanan yang kaya dengan nutrien tu, of course lah, kita kena cuba elakkan makanan-makanan junk food. Betul. Kan? Makanan junk food. Walaupun memang senang and bila kita dah mula tu sukar untuk kita berhenti. Ya, jadi, betul. Penonton di rumah mesti bertanya-tanya. Apakah mungkin hidangan sihat kalau kita nak mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan nutrien yang mencukupi, apakah yang boleh diamalkan di rumah ataupun di tempat kerja? Kita ada setup di sini kalau penonton boleh lihat di rumah. Kita ada satu hidangan iaitu salad telur. Salad telur merupakan satu hidangan yang memang sihat dan juga sangat mudah untuk dibuat. Betul. Ini salah satulah daripada hidangan yang sihat lah yang kita boleh buat lah. Ya. Nak tengok sedikit demonstrasi daripada Puan Najwa. Macam mana kita boleh buat salad telur? Terus ya. Senang. Tapi saya nak tambah tadi lagi satu. Boleh. Okey, selain pada kepelbagaian, keseimbangan, kaya dengan nutrien, kena satu lagi. Pemakanan kita tu perlu memenuhi keperluan kita. Sebab ada setengah orang dia mungkin berat badan berlebihan. Dia perlukan turut berat badan. Dah berbeza untuk dia. Ada orang kurus. Jadi bergantung kepada setiap individu. Jadi maknanya diet yang sihat tu masih diperlukan mengikut keadaan individu tersebut jugalah. Ya. Jadi pada hari ini Puan Najwa, kenapa Puan Najwa pilih nak buat demonstrasi hidangan salad telur ni? Kalau banyak hidangan sihat yang ada, kenapa salad telur? Okey, sebab dia mudah dibuat pada hari ini. Ya. Sangat simple lah. Okey, sebenarnya kita boleh start ke? Boleh, kita mulakan dengan ramuan yang kita ada di sini. Pertama sekali. Okey, yang pertama sekali salad. Salad ya. Dan juga sayur. Salad. Yang kita dah bersih, yang kita dah bersihkan. Betul. Aneka salad lah. Ada kobis purple, ada salad dan juga ada carrot ya. Okey, juga carrot. Okey. Ini kumpulan sayur-sayuran lah kiranya. Kita boleh pilih sendiri jenis sayuran kita nak, ataupun kalau salad telur seharusnya kita ada salad, tapi yang lain kita boleh tak ada masalah, ikut kita punya favourite. Okey. Ya. Dan seterusnya ada telur. Of course, the main star untuk hidangan ini. Dan kat sini ada 2 keping roti. Ya. Roti pula, jenis roti? Wholemeal. Lebih baik. Sebab kandungan fiber dia lebih tinggi. Ya. Okey. Sebab bila kita sebut kepelbagaian, kita kena ada karbohidrat, protein dan juga sumber vitamin dan mineral yang biasa daripada sayur-sayuran dan buah-buahan lah. So, kita ada semua kat sini. Semua dah ada kat sini. Kita juga ada... ini adalah perasa lah untuk menambah perasa, tapi perasa ni kita tak guna perasa processed food. Kita guna yang natural. Organik. Ya, organik ataupun natural ya, yang tidak melibatkan proses lah, bukan makanan proses. Yang ini pula? Okey, ini adalah minyak zaitun dan juga yang itu adalah lemon. Lemon ini pun ikut tekak masing-masing lah. Ya, betul. Berapa banyak nak letak tu bergantung kepada tekak individu lah. Ada orang suka lebih masam, kan? Kita boleh mulakan boleh. Puan Najwa. Jadi ini sangat mudah kalau kita tak ada masa. Utamanya mereka yang bekerja, yang rushing setiap pagi. Ini sangat mudah untuk dibuat. Kita boleh sediakan ramuannya semalam sebelumnya. Kita boleh teruskan. Jadi boleh. Of course kita perlukan letak sini boleh? Mangkuk yang besar. Okey. Tak apa, saya pegang. Okey, tak apa, saya jadi asisten Puan Najwa hari ini. Okey, boleh. Puan Najwa sebut saja apa yang diperlukan. Okey, kita ambil salad yang kita nak. Okey. Cukup tak? Tak payah habiskan lah ya. Hari ini buat untuk saya pun boleh juga. Kita buat separuh lah. Okey, jadi ini cukup kita nak buat untuk satu sandwich. Jatuh pula. Okey. Lain? Okey.
Kubis kubis. Nampak colourful sikit lah. Lebih Betul, menarik sikit kita nak makan. Yelah, lain warna ni, lain dia punya nutrien. So dapatlah kepelbagaian nutrien tu. Macam mungkin kita boleh nak guna sudu kecil ke, mungkin lah mudah kan. sikit kan. Kita boleh guna yang sudu yang itu pula. Okey, dan kita masukkan carrot. Sudah ada pelbagai warna carrot pula. Carrot pula. Okey. Berapa banyak bergantung juga kepada preference kita. Ya, betul. Berapa banyak boleh habislah. Tapi sebenarnya kalau macam salad ni, dia hampir tiada kalori lah. Kalau sebut pasal kalori. Ya. Okey, so sekarang ini adalah dia punya salad. Kita boleh tengok dia punya warna-warni dia. Okey. Meriah sekali. Tambah kita ramuan yang utama, ingredient utama. Ya, yang ini telur. Telur ni adalah sumber protein. Ya. Okey, protein daripada telur. Protein daripada telur. Ya. Berapa banyak telur pun? Okey, sebenarnya macam ni. Kalau nak menyamakan protein dengan telur, dengan seekor ikan kembung ke ataupun satu potong ayam, sebenarnya telur ni kena 2 biji. 2 biji? Baru protein dia sama. 14 gram. Ya? Saya pernah dengar kalau dalam sehari tu kita tak boleh melebihi 2 biji telur yang dimakan. Benar ke tak? Kalau lebih daripada 2, kira tak sihat. Okey, dia bukan kira tak sihat lah. Sebenarnya langkah berjaga-jaga untuk mengawal penyakit jantung lah. Especially orang yang dah ada berisiko tinggi ataupun memang dah ada masalah berkaitan dengan jantung. Kena cuba hadkan lah. Sebab tu kepelbagaian tadi tu penting. Bila sebut protein bukan telur saja, boleh jadi ayam, boleh jadi ikan. Ya. Okey, mungkin secara ringkas apa seterusnya? Seterusnya kita dah masukkan dressing. Semua dressing betul. Kita masukkan dressing. Boleh ambil yang mana tu? Boleh ambil lemon juice. Lemon juice, okey. Lemon juice mungkin taburkan 2 sudu lebih kurang 2 sudu lah. Okey, lemon juice ni dia tetap ada kalori lah. Kalau sebiji lemon juice tu sampailah 60, maybe dalam 30 kalori. Okey, minyak zaitun. Okey, ini minyak zaitun. Okey, minyak zaitun ni dikira minyak sihat lah. Tapi walaupun dia minyak sihat, dia tetap mengandungi kalori. Kena faham tu. Ya? Yang ini 2 sudu jugalah. Dia adalah minyak yang sihat, kumpulan lemak yang sihat, tetapi tetap ada kalori. Jadi siapa yang nak kawal berat badan tu kena berjaga-jaga jugalah dengan jumlah kalori. Dan kita boleh gaul. Okey, sebenarnya telur ni kalau ada orang dia suka hancur. Betul. Ada yang macam ni macam susah sikit nak makan. Ada makan kan, dia hancurkan dulu. Tapi ada setengah orang dia potong, ada setengah orang dia buat hiasan kemudian. Kan? Jadi kita gaul-gaul. Gaul-gaul boleh tambah pepper. Okey. Mungkin berapa banyak saya yang ini sebenarnya secukup rasa lah. Cukup rasa. Okey, baiklah macam kita memasak ni. Okey, mungkin dah cukup. Okey, so ini saja sebenarnya dia punya bahan dan juga kaedah. Okey, so sekarang ni dekat sini kita ada kumpulan fiber lah ataupun sumber vitamin dengan mineral daripada salad. Dan kita ada telur sebagai protein. Yang tak ada apa? Yang tak ada apa tadi? Karbohidrat. Okey, jadi bila kita sebut suku-suku separuh, especially kalau untuk hidangan utama lah, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, kita perlukan konsep suku-suku separuh tadi. Jadi kena ada karbohidrat. Kalau hidangan salad telur ni sesuai sebagai sarapan ataupun untuk makan tengah hari atau tidak? Kira sebenarnya. Tak kira sebenarnya. Cuma kita orang Malaysia ni biasanya nak nasi kan. Boleh aja kalau nak makan dengan nasi, tapi portion kena jaga. Okey. Jadi ini kita akan masukkan dalam roti sahaja. Ya, betul. Dijadikan sebagai sandwich lah. Ya, okey, kalau kita lihat di sini ada piramid makanan. Jadi piramid makanan ni perlu dijadikan panduan juga untuk kita mengamalkan pemakanan sihat. Betul. Jadi boleh secara ringkas penajwa terangkan apakah yang boleh diambil daripada piramid makanan ini. Okey, sebenarnya piramid makanan ini adalah panduan ya ataupun guideline untuk kita mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang dan sihat lah ya. Okey, so piramid makanan ni dia menunjukkan berapa banyak hidangan yang diperlukan oleh individu yang sihat. Dan biasanya piramid makanan ni adalah untuk umur daripada 18 tahun ke 59 tahun lah. Okey. Ya? Dan mereka juga lebih perlu cakna dengan piramid makanan yang telah berubah sebenarnya dari tahun yang sebelumnya. Tahun ini sudah berubah sedikit. Jadi soalan terakhir Puan Najwa sebelum kita menutup slot ini, apakah tips kepada mereka yang ingin mengamalkan makanan sihat? Okey, sebenarnya bila sebut
piramid makanan ni. Bukan semua boleh faham. Bila dia tengok piramid makanan ni kan, dia tak dapat nak terjemahkan dalam pinggan. Betul tak? Macam mana nak letak dalam pinggan macam ni kan? Saya pernah jumpa ada seorang individu tu, dia menganggap puncak piramid makanan tu lebih utama sebab berada di atas. So sebenarnya ada silap lah. Jadi sebenarnya kita perlukan lebih promosi kesihatan untuk memperjelaskan lagi piramid makanan sihat ni lah. Okey, tapi sebenarnya piramid makanan sihat ni dia ada alternatif untuk kita lebih mudah ataupun kita ada alat visual untuk memahamkan masyarakat macam mana makanan sihat tu, iaitu dengan pinggan-pinggan. Kita perlu ambil tahu dan mengamalkannya. Jadi terima kasih Puan Najwa Munazah Muhammad Rabih, pegawai dietetik kerana bersama kami di Hello Doktor. Jadi jangan ke mana-mana, kita ada lagi satu topik yang ingin dikupas, iaitu tentang kesihatan mental dan juga stres. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Hello Doktor TV3 dan kita dah bergabung kembali, saya dan Nadia, dan kita tidak berdua sahaja tapi kita bertiga kali ini. Mungkin Nadia nak kenalkan tetamu kita kali ini. Ya, kali ini kita nak membincangkan tentang kesihatan mental ataupun stres. Kita dah tahu selepas lockdown ataupun PKP yang telah lama bertahun, banyak sebenarnya isu ini timbul tentang kesihatan mental, penjagaan kesihatan mental. Jadi pada hari ini di studio kami ada Dr. Muhammad Hafiz Norzan, iaitu pakar psikiatri daripada Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur. Ya, Assalamualaikum betul. Doktor, selamat datang. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih Nadia dan juga Adriana. Ya, terima kasih juga sebab sudi bersama dengan kami di tahun baru ini, walaupun cuti-cuti tapi kita berdiskusi topik yang sangat penting, yang sangat dapat memberikan input positif kepada penonton-penonton kita. Jadi macam sekarang ni bila kita tengok, kita dah lebih kurang 3 tahun bergejolak dengan penyakit COVID-19 ni. Jadi antara efek yang kita dapat daripada pandemik ni adalah kesihatan mental kita terjejas juga, betul tak? Daripada segi stres, bekerja di rumah ataupun jadual kerja yang kurang balance, kurang okey. Jadi mungkin bagi pandangan doktor sendiri, apa antara cara-cara ataupun tips-tips yang boleh kita lakukan untuk kurangkan sedikit stres ataupun anxiety yang kita hadapi disebabkan pekerjaan dan rutin hidup kita sekarang ni? Boleh. Terima kasih Adriana atas soalan tu. So, I think hari ini saya akan sharekan beberapa cara lah untuk kita hilangkan stres. Tadi saya rasa tetamu kita yang pertama, Mr. Andy dengan Puan Najwa telah pun emphasize tentang kepentingan exercise, pemakanan dan makanan yang baik. Dari saya, mungkin dari segi stres, dari segi psikologi atau psikiatrik lah. Yang pertama, untuk orang dewasa saya kirakan penting. Yang pertama, untuk hilangkan stres, kita kena set limit. Maksudnya kita sebagai individu, saya faham kita semua sibuk di tempat kerja, dibebankan dengan workload yang banyak. Tapi penting untuk kita macam tahu kat mana kita punya limit. So as long kita dapat workload yang kita rasa kita mampu buat, tak apa, kita boleh move on, kita boleh buatkan. Tapi kalau pada sampai satu masa kita terima kerja lebih yang kita rasa kita dah luar kemampuan, saya rasa perlu untuk kita beritahu kita punya bos atau superior yang kita dah sampai limit lah. So kita kena bersuara, betul, diberi kelonggaran sikit lah. Tak boleh pendam-pendam je, lama-lama dia akan membuat-buat pula. Betul. Yang kedua, saya rasa kita kena, tak salah untuk kita belajar mindset yang bagus, kita panggil positive mindset. Contoh positive mindset yang saya rasa saya boleh share hari ini. Yang pertama adalah positive reframing. Positive reframing tu adalah di mana bila kita dilanda musibah macam tu,
Dan biasanya kalau kita dilanda musibah, kita akan tengok daripada sisi negatif dan kita akan rasa kita akan experience negative emotion. Betul. Tapi kita boleh actually cari lihat masalah tu dari segi positif dan mungkin dapat mengurangkan kadar stres. Saya bagi contohlah. Contohnya seseorang tu dia baru saja break up. Break up semua orang sedih kan? Putus cinta. Tapi kalau dia tengok kalau dia nak buat konsep positive reframing, apa dia boleh buat adalah dia akan tengok dia akan pandang isu tu dari segi paling tidak dia pernah ada hubungan istimewa yang dia boleh cherish. Tengok positive side lah. Betul. Okay, sisi positifnya. Dan ini adalah untuk bagi dia pula peluang untuk wujudkan hubungan yang baru. Dan kalau dia mengalami pengalaman negatif pun daripada hubungan tu, dia boleh ambil positif dari segi dia ambil pengalaman daripada kalau kita ambil tauladan lah. So pada next relationship tu dia improve. Dia takkan ulangkan lagi. Saya rasa penting untuk kita optimistik juga. Betul. Kalau kita menghadapi sesuatu situasi yang sukar, ini bukan bermaksud inilah yang terakhir pengakhirannya. Kita boleh kembali bangkit untuk menjadi lebih baik. Jadi doktor, mungkin senang untuk kita bercakap untuk mengamalkan positive mindset tetapi sukar untuk mengamalkannya. Macam mana kita nak tekankan dekat diri kita, ini penting kita kena berusaha ke arah positif, tapi bagaimana sebenarnya? Saya rasa macam Nadia kata tadi lah kan, tak mudah tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Saya rasa kita start dengan small step. Macam saya pun waktu saya mula-mula practice positive reframing, tak adalah terus terror kan. Tapi sikit-sikit lama-lama dengan experience tu kita akan jadi proses tu jadi lebih mudah. Ia tidak berlaku semalaman lah. Bukan overnight, mengambil masa untuk kita amalkan atau praktikkan. Jadi doktor, kalau kita ada sebut tentang anxiety disorder, sering dikaitkan dengan kesihatan mental. Mungkin dahulu awareness ataupun kesedaran tentang anxiety disorder ni kurang. Jadi sekarang ni masyarakat lebih cakna dengan keadaan anxiety ini, iaitu yang menyebabkan ketegangan otot apabila kita menghadapi situasi yang sukar, yang stressful, yang ada tension. Jadi apakah tips daripada doktor untuk individu yang mungkin akan mengalami situasi begini? Bagaimana mereka boleh mengatasinya ataupun mengurangkan ketegangan otot yang dialami? Okey, boleh Nadia. Macam dalam untuk bagi pengalaman saya kan, bila saya ajar pesakit-pesakit saya untuk kurangkan kadar stres atau anxiety, ada dua kaedah. Ada salah satu yang selalu saya pakai adalah yang dipanggil deep breathing exercise atau relaxation breathing exercise. Bagi saya itu sangat mudah dan kalau dipraktis dengan betul memang dapat mengurangkan kadar stres atau anxiety itu dengan berkesan dalam tempoh yang pendek. Lebih cepat berbanding kalau makan ubat penenang dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey, kalau yang kedua? Yang kedua ada teknik dipanggil progressive muscle relaxation. Itu di mana kita akan meregangkan beberapa otot pada anggota badan secara berturutan dan kita macam tegangkan dan kita riliskan, kita lemahkan balik. Jadi proses tu pun dapat mengurangkan juga kadar stres. Untuk bagi visualisasi sedikit untuk penonton mungkin kita. Mungkin mereka tak boleh bayangkan macam mana nak buat proses-proses ni ataupun rutin ni kan. Kita bawakan teman kita yang exercise tadi, yang buat senaman tadi. Kali ni untuk mental health dia pula. Mungkin doktor boleh tunjukkan macam mana antara cara-cara ataupun rutinnya. Okey, mungkin saya ajar yang lebih paling mudah itu deep breathing exercise atau ada orang panggil relaxation breathing exercise lah. Caranya mudah. Yang pertama kita akan pernafasan yang kita akan fokus kepada apa yang dipanggil pernafasan perut. So mungkin kalau pada peringkat awal tak tahu macam mana nak buat pernafasan perut kan, jadi untuk apa yang kita boleh buat, kita boleh letak dua tangan kita, satu di atas dada dan satu di atas perut. So kalau pernafasan tu adalah pernafasan perut atau abdominal breathing, bila kita tarik nafas dalam, kita akan dapati tangan yang di atas perut tu akan lebih ke depan. Kenapa? Angin masuk, oksigen masuk. Oksigen masuk paru-paru. Tapi dia rasa macam seolah-olah masuk perut. Kenapa pernafasan perut? Kerana mengikut kajian abdominal breathing ni dia lebih relax berbanding chest breathing lah. Jadi kita dah tahu cara kan. Biasa saya akan dia ada banyak teknik lah kalau kita tengok dekat internet dan sebagainya, tapi yang kerap saya pakai adalah yang dipanggil box breathing exercise. Konsepnya mudah saja. Kita bayangkan segi empat tepat. Sisinya sama kan. Jadi sisi ni akan menggambarkan durasi yang sama. Jadi kalau misalnya Muh kan, kalau Muh nak buat, sekarang Muh boleh letak tangan. So bila Muh tarik nafas, pertama kalau kita dilanda anxiety atau stres,
pertama sekali kita cari tempat yang sunyi dan kalau boleh kita duduklah. Okey. Dan bila kita dah ada lokasi yang sebegitu, dan kita boleh startkan pernafasan breathing exercise kita. Jadi kita lakukan pernafasan exercise. Kalau box breathing teknik, kita tarik nafas. Contohnya kita ambil 4 saat. Jadi kalau box breathing teknik, jadi setiap sisi tu durasinya 4 saat. So tarik nafas selama 4 saat. 1, 2, 3, 4 dan kemudian tahan dulu selama 4 saat. 1, 2, 3, 4 dan kemudian dilepaskan perlahan dalam 4 saat juga. 1, 2, 3, 4. Dan sebelum nafas yang seterusnya diambil, tahan dulu selama 4 saat. Dan selepas 4 saat baru ditarik balik. Berapa kali kita buat? Okey, minimal kita suggest buat, saya selalu suggest buat 10 kali. 10 kali kita buat dulu. Biasanya kalau berkesan sudah dapat mengurangkan kadar anxiety. Tapi kalau lepas 10 cycle masih lagi rasa stres, masih lagi rasa tak tenang, sambung je. Sampai rasa tenang. Dan biasanya kalau dibuat betul-betul, saya rasa kurang 5 minit, InsyaAllah kita boleh kurangkan kadar anxiety itu dengan signifikan. Bagaimana pula doktor kalau kadang-kadang kita dilanda anxiety ni bila berdepan dengan orang ramai. Mungkin kita di atas pentas, ada audience di hadapan kita, stage fright mungkin. So dia punya environment dah memang memberi tekanan. Bagaimana kita nak mengamalkan teknik pernafasan sebegini kalau kita berada di atas pentas? Mungkin ada cara lain ke ataupun mungkin kita boleh ringkaskan lagi ke secara ekspres ke? Okey, saya rasa caranya tetap sama. Cuma itulah saya rasa performance anxiety atau stage fright ni pun banyak juga pesakit saya pun ada pengalaman sebegini kan. Biasanya cara terbaik adalah kita praktislah sebelum buat performance tu. Tapi kalau misalnya ataupun paling tidak sebelum dia start performance tu, biasanya anxiety akan mula datang. Heart rate akan mula naik, breathing akan jadi cepat. Sebelum nak start performance tu, kita start dulu. Kita buat dulu. Tak salah. Kita nak start buat breathing tu dulu. Buat dulu nak menenangkan diri kita sendiri sebenarnya. Kita buat dulu sekejap je. Kadang-kadang kalau kita dah biasa benda tu, maybe less than 2 minit, kita akan dapat bring kita punya heart rate back to normal. Dan bila kita nak perform kan, nak present nanti tu, dia akan lebih yakin, lebih mudah. Okey, tapi macam tadi doktor ada sebutkan pasal yalah ini antara alternatif kita boleh buat pernafasan selain mengambil ubat kan. Tapi bagaimana pula kalau mengambil ubat tu pula macam mana? Okey, sebab tu kita macam dekat psychiatric. Tak disarankan ke? Oh tak, kita tengok condition. Pada apa yang selalu saya educate pesakit saya adalah mengalami anxiety itu normal. Normal. Sebab itu adalah emosi basic manusia. Cuma yang biasa menjadi masalah bila anxiety itu jadi luar kawalan. Melampau. Okey. Biasa kalau luar kawalan, first kita identify apa isu dia. Dan kita try to control isu tu. Dan biasanya kalau dapat kontrol, anxiety itu akan hilang. Tapi kalau kita dah mengalami satu condition ekstrim kan yang dipanggil anxiety disorder atau depressive disorder atau tahap yang tak boleh nak dikawal dah. Yes. Kalau macam tu biasa kita akan suggest untuk dapatkan rawatan profesional lah. Jumpa sama ada jumpa pakar psikologi atau jumpa pakar psikiatri. Jadi sebagai kesimpulan doktor, apakah nasihat doktor untuk penonton di luar sana sama ada yang pernah mengalami anxiety atau tidak ataupun mungkin merasai diri mereka akan terjebak satu hari mungkin sebab tekanan tu dah membuak secara ringkas doktor. Okey, boleh. Apa yang boleh saya nasihatkan adalah pertama jalankan kehidupan yang sihat, iaitu pemakanan yang sihat. Exercise jangan lupa. Lepas tu tidur yang cukup. Banyak zaman sekarang tidur tak cukup sebab main phone dan sebagainya. Betul. Jadi tidur yang berkualiti 7 ke 8 jam tu penting. Dan of course kita boleh belajar relaxation technique. And then kita buat relaxation technique, kita belajar positive mindset macam saya ajar tadi, positive reframing. Salah satu mungkin saya tambah secara mudah, gratitude. Sense of bersyukur. Betul. Kajian menunjukkan dengan hanya praktis rasa bersyukur tu sendiri dapat menurunkan kadar anxiety atau stres tu dengan signifikan. Ya, sebab dengan bersyukur kita akan fikirkan segala fikiran-fikiran ataupun happy thoughts saja. Betul tak? Okey. Nasihat yang sangat baik. Ya, terima kasih banyak-banyak doktor atas kesudian bersama dengan kita. Nampaknya kita dah kekurangan masa walaupun banyak lagi kita nak borak sebenarnya, tapi tak apa, kejap lagi kita boleh sambung borak kan. Okey, jadi kita nak nasihatkan kepada anda
anda juga kalau ada sebarang soalan untuk akan datang, boleh tinggalkan komen anda di Facebook page kita Hello Dr. TV3. Jadi terima kasih ya kepada semua penonton. Semoga kita memulakan tahun 2023 dengan baik dan jangan lupa untuk menonton Hello Doktor minggu hadapan pada waktu yang sama 5.30 petang. Topik minggu depan pula adalah tentang resah, kecelaruan atau serangan panik. Kita akan tahu dengan lebih lanjut minggu hadapan. Jadi dengan itu, Assalamualaikum. Saya Nadia Azmi. Dan saya Adrana Adnan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.